Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini adalah untuk subjek Matematik tingkatan 5 KSSM, di mana pada video kali ini kita akan sambung sesi ulang kaji terancang sempena ujian pertengahan tahun 2021. Okay, untuk kertas 2, kertas 2. Okay, seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, okay, untuk subjek matematik tingkatan 5 KSSM kertas 2 akan dijalankan pada 24 Ogos 2021 bersamaan dengan hari Selasa, bermula pukul 11 pagi hingga 1 petang lah. Dan bab yang akan diuji dia sama seperti kertas 1, bab 3 matematik pengguna insurans, bab yang keempat matematik pengguna percukaian, bab yang kelima kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi, bab yang keenam nisbah dan graf fungsi trigonometri, dan bab yang ketujuh sukatan serakan data terkumpul. Okey, seperti yang dirancangkan, ujian ini akan dijalankan secara online menggunakan Google Form. Okey. Google Form akan diberi, link Google Form akan diberikan pada hari ujian tersebutlah. Okey, pada pelajar dia diharapkan bersedia dengan secukupnya sebelum ujian dijalankan. Baik, pada hari ini kita nak ulang kaji balik. Kita akan tengok bentuk-bentuk soalan, bagaimana kita nak menjawab pengiraan dengan betul dan dapat jawapan yang tepat untuk setiap bab yang akan diuji. Baik, kita terus pergi kepada bentuk-bentuk ataupun contoh soalan yang mungkin akan diuji dalam ujian pertengahan tahun 2021 ini. Okey, baik. Okay, kita pergi pada soalan 1. Okey, ini bab 3 kan. Okey, bab yang ketiga tu berkaitan dengan matematik pengguna insurans. Okey. Mungkin soalan ini pernah kata kita buat dalam sesi PDPR sebelum ini, dan dalam kata video pentaksiran bilik darjah ataupun praktis ke arah SPM. Untuk soalan yang ni biasanya kertas 2 ni untuk praktis ke arah SPM lah, kertas 2. Okey. Okey, soalan dia, Vincent bekerja di Sabah. Jadual 1 menunjukkan maklumat 2 buah kereta yang dimilikinya. Jadual 2 menunjukkan sebahagian daripada kadar premium di bawah tarikh motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Sabah dan Sarawak. Kita tengok. Okey. Okey, ada 2 jenis kenderaan, Proton Saga dan Proton X70. Okey, jumlah yang ingin diinsurankan, Proton Saga RM20,000. Okey, Proton S70 RM RM126,000. Umur kenderaan Proton Saga 6 tahun, Proton S70 baharulah. Kapasiti enjin Proton Saga 1600 cc, Proton S70 1800 cc. NCD Proton Saga 55%, Proton S70 0% lah untuk kereta baru. Okey. Jadual yang kedua ni, kapasiti kita tengok jadual kapasiti enjin yang tidak melebihi 1400 cc, 1650 cc, 2200 cc. Dan ada 2 kategori dekat situ, polisi komprehensif dengan polisi pihak ketiga. Okey, baik. Vincent menginsurankan kedua-dua kereta itu di bawah polisi komprehensif. Okey. Soalan dia, hitung jumlah premium kasar bagi kedua-dua kereta itu. Jadi kita kena tengok polisi komprehensif lah. Okey, kita hitung jumlah premium kasar bagi kedua-dua kereta itu. Okey, B. Ejen kereta menasihatkan Vincent untuk memindahkan NCD kereta Proton Saga kepada kereta Proton S70 bagi mendapatkan lebih penjimatan.
berapakah jumlah premium kasar yang dapat dijimatkan oleh Vincent. Okey, jumlah markah dekat situ 10 markah. Jadi kita terus pergi kepada penyelesaian soalan ni. Okey. Okey, boleh tengok kat sini. Baik. Pertama sekali menggunakan jadual tersebut. Okey, kalau kita tengok kat situ, kalau rumus asalnya kita kira dia punya premium asas tu, dan lepas tu kita tolak dengan NCD kan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, NCD untuk proton saga kita tengok 55%. Jadi kita kira premium asas tolak dengan NCD. Jadi premium asas tu 100% lah. Okey, tolak dengan NCD itu 55%. Jadi yang proton saga kita tengok dia punya sisi dia. Okey, 1600 cc ni berada dekat jadual yang mana? Kapasiti enjin yang tidak melebihi berapa? Jadi 1600 cc tidak melebihi 1650. Lepas tu kita tengok dekat polisi komprehensif. Berapa dia punya kadar asas dia? Untuk 1000 RM1000 yang pertama tu. RM220. Okay? Baik. Jadi darab dalam kurungan RM220 tambah. Okey. Lepas tu kita tengok kata berapa unit kata RM1000 berikutnya. Jadi sekarang ni RM1000 yang pertama tu 220. Jadi kita tengok jumlah yang ingin diinsurankan tu 20,000. Jadi 20,000 tolak 1,000 tinggal 19,000. 19,000 tu ada berapa kali 1,000 dalam 19,000? Ada 19 kali. Jadi tambah 19 darab dengan ini kadar untuk setiap RM1000 tu untuk di Sabah Sarawak kita darab dengan RM20.30. Kalau Semenanjung Malaysia kita darab dengan RM26. Okey, kita tengok dekat mana dia tinggal tu. Okey. Jadi 100% tolak 55%. Maksudnya kita dah ringkaskan kat sini di mana kita kalau kita nak kira satu-satu pun boleh. Okey, kita kira dulu premium, maka premium asas dia punya kadar premium tu, premium asas apa tambah dengan kata baki setiap RM1000. Lepas tu kira NCD, lepas tu baru kita tolak. Boleh kita kira satu-satu tapi panjanglah sikit. Yang ni cikgu ringkaskan. Maksudnya 100% tolak tu yang NCD 55%, darab dengan ya dalam kurungan ni sama ya untuk dua-dua cara nak kira premium asas dengan NCD ni. Okey. Darab dalam kurungan RM220 tambah 19 darab RM20.30. Kita akan dapat dia punya premium kasar dia tu RM272.57 untuk proton saga. Jadi cikgu galakkan pada pelajar terus buat jalan kira macam ni lah. Jika dia ada NCD lah. Kalau NCD kosong kita tak perlu kira. Okay. Proton S70 macam cikgu kata lah. Kalau proton S70 kita tengok NCD kosong. Sebab tu kat sini kita tengok beza tak proton saga dengan proton S70. Kalau proton saga kita kira NCD 100% tolak 55%. Tengok berapa NCD lah. Kalau S70 kosong jadi tak ada lah yang kata yang 100% tolak 55 ni tak ada. Jadi tak perlu kira lah yang tu peratus. Jadi kita ambil terus kadar untuk 1000 yang RM1000 yang pertama tu untuk proton S70. Tapi tengok dia punya kapasiti enjin tu 1800 cc. Jadi kapasiti enjin tu tidak melebihi 2200. Dia lebih daripada 1650 tapi tidak melebihi 2200. Kita tengok polisi komprehensif dia untuk RM1000 yang pertama RM243.90. Okey. Lepas tu tambah berapa? Okey, sekarang ni dia punya insurans tu, jumlah insurans dia yang ingin diinsurankan 126,000. Jadi kita dah tolak 1000 RM1000 yang pertama tinggal 125,000. Okey, ada berapa kali 1000 dalam 125,000? Ada 125. Okey, darab dengan setiap unit ni darab dengan RM20.30 sebab kat Sabah tadi kan. Okay, Sabah Sarawak dia kena darab dengan RM20.30. Jadi akan dapat kat sini untuk premium kasar proton S70 RM2,781.40.
Jadi jumlah premium kasa untuk kedua-dua kenderaan tersebut, RM272.57 untuk Proton Saga tambah RM2,781.40 untuk Proton S70, dapat jumlah dia RM3,053.97. Untuk menjawab soalan A itulah. Untuk menjawab soalan B, ejen kereta tu menasihatkan Windsor untuk memindahkan NCD kereta Proton Saga kepada kereta Proton S70 bagi mendapatkan lebih penjimatan. Berapakah jumlah premium kasa yang dapat dijimatkan oleh Vincent? Maksudnya NCD ni daripada Proton Saga, dia pindah pergi Proton S70. Maksudnya Proton Saga ni asalnya ada 55% NCD. Bila pindah pergi S70, Proton Saga ni dah habis lah, dah kosong lah NCD dia. Dia Proton S70, dia akan ada NCD 55%. Jadi pengiraannya ada kaitan dengan atas ni, A ni. Kalau yang A tadi kita kira 100 tolak 55%. Untuk B ni, Proton Saga ni, sebab kita dah pindah kepada S70, maksudnya pengiraan ni, yang peratus ni kita buat, jadi tinggal yang dalam kurungan ni saja. Okey. RM RM220 tambah 19 darat RM20.30. Jadi kita dapat yang ni, kira yang ni je. Jadi dapat premium kasa baru untuk Proton Saga tu RM605.70. Proton S70 bila kita pindah kepada Proton S70 yang 100% tolak 55% ni kita masukkan dekat pengiraan premium kasa Proton S70. Darab dengan kita ambil balik yang atas ni, yang A ni tadi. Darab dengan yang ni, RM243.90 tambah 125 darab RM20.30. Jadi dapat kat sini untuk premium kasa yang baru untuk Proton S70 RM1251.63. Okey, jadi jumlah premium kasa yang baru untuk kedua-dua kenderaan tu RM605.70 tambah RM1251.63. Jumlah premium kasa tu RM1857.33. Maksudnya lagi murah lah berbanding dengan premium kasa yang kita kira dekat A tadi. Jadi jumlah penjimatan kita tengok yang A tadi RM3,053.97 tolak dengan premium kasa yang baru ni RM1,857.33. Jadi jumlah penjimatan tu RM1,196.64. Okey, begitulah ceritanya. Okey, diharap pada pelajar dapat fahamlah yang tu. Okey. Soalan dia macam tu, dia nak uji macam mana kita kira tu. Baik. Selesai untuk soalan 1. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua, masih lagi bab yang ketiga, matematik pengguna insurans. Okey. Yang tadi tu insurans kenderaan. Okey, yang ni kita masuk kepada insurans perubatan. Okey, jadual di bawah menunjukkan sebahagian daripada maklumat polisi insurans perubatan. Okey, baik. Pergi pada soalan dia. Kita pergi pada soalan, baru kita pergi pada dia punya penyelesaian ataupun skema dia. Okey, jadual di bawah menunjukkan sebahagian daripada maklumat polisi insurans perubatan utama bagi plan A dan plan B yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Peratusan koinsuran dalam polisi plan B tidak ditunjukkan. Okey. Ada plan A, plan B, faedah dia had tahunan sama RM250,000. Deductible plan A RM500, plan B RM5,000. Koinsuran plan A 80-20, plan B tidak ditunjukkan. Maksudnya kena kira lah kat sini. Okey, baik. Soalan dia, Encik Liu, okey, A tu Encik Liu membeli insurans perubatan plan A. Dia telah menjalani suatu pembedahan dengan jumlah kos RM26,800. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Encik Liu dan syarikat insurans. Itu soalan A. Soalan B, Ratna membeli insurans perubatan plan B. Dia telah menjalani suatu pembedahan dengan jumlah kos RM112,500. Bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans ialah RM96,750. Okey, nombor 1, hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Ratna. 2, tentukan penyertaan peratusan koinsuran dalam polisi Ratna. Okey, jumlah markah 10 markah. Jadi untuk menjawab soalan ni tadi, penyelesaian dia kita tengok yang A tadi, Encik Liu tadi. Okey. Kos perubatan selepas deductible.
Okey, kita tengok kat sini. Okey. Pembedahan, jumlah kos pembedahan tu RM 26,800. Jadi yang ditanggung oleh mula-mula kita tolak dengan deductible RM RM500. Jadi 26,800 ni tolak dengan deductible RM500. Jadi kos perubatan selepas ditolak deductible adalah RM 26,300. Selepas itu kita kira bayaran kos yang ditanggung oleh Encik Liu, kita tengok peratusan co-insurance tadi tu. Maksudnya syarikat insurans tanggung 80%. Encik Liu tanggung 20%. Okey. Jadi bayaran kos yang ditanggung oleh Encik Liu 20% darab dengan kos perubatan selepas deductible tadi tambah dengan RM500. Sebab RM500 ni deductible ni ditanggung oleh Encik Liu. Okey, 20% darab RM 26,300 dapat RM 5,260 tambah dengan deductible RM500 dapat RM 5,760. Okey, yang ditanggung oleh Encik Liu. Manakala bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans, okey, jumlah kos perubatan tu 26,800 tolak dengan bayaran kos yang ditanggung oleh Encik Liu RM 5,760 dapatlah RM 21,040 yang ditanggung oleh syarikat insurans. Untuk penyelesaian soalan B, okey, Ratna tu tadi. Okey, jumlah pembedahan, kata jumlah kos pembedahan tadi RM 112,500. Bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans adalah 96,750. Jadi maklumat yang kita dah dapat kat situ adalah bayaran kos yang ditanggung oleh Ratna berapa? Okey, jumlah kos pembedahan tu RM 1,112 112,500 tolak RM 96,750 yang ditanggung oleh syarikat insurans tu. Okey, jadi kita dapatlah okey berapa yang ditanggung oleh Ratna tu RM 15,750. Okey. Baik. Lepas tu soalan B, tentukan penyertaan peratusan ko-insurans dalam polisi Ratna. Jadi kita buat macam ni secara mudahnya. Jadikan M sebagai bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans. Manakala jadikan N sebagai bayaran kos yang ditanggung oleh Ratna selepas deductible. Okey. Jadi kata bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dia dah bagi kat situ RM 96,750. Jadi nisbah dia yang Ratna tadi yang ditanggung oleh Ratna tu selepas deductible RM 15,750 tolak RM 5,000 jadi RM 10,750. Jadi kita nisbahkan kat sini akan jadi 96,750 bagi dengan 10,750 kita akan dapat 9. Jadi nisbah dia 9 nisbah 1. 9 nisbah 1 kita tukar kepada per 100. 9 darab 10, 90. 1 darab 10, 10. Jadi penyertaan peratusan ko-insurans dalam polisi Ratna ialah 90/10. Okey, selesai. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada soalan yang ketiga. Okey, kita akan masuk bab yang keempat, matematik pengguna percukaian. Okey, bila melibatkan percukaian, okey, dia akan melibatkan jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran semasa lah. Kalau tahun ni 2021, kita akan rujuk jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran yang sebelum, kata tahun lepas 2020. Okey, yang dilampirkan di muka surat ni. Okey, jadi ada dua soalan, soalan 3 dan soalan 4. Pelajar mesti menggunakan jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020 yang dilampirkan di muka surat ini. Jadi dalam soalan kita akan lampirkan yang ni lah. Okey, kita akan lampirkan. Okey, pelajar boleh rujuk dekat sini.
Jadi kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, baik. Gaji bulanan Farah ialah RM4,540 pada tahun 2020. Gaji bulanannya dipotong sebanyak RM80 untuk potongan cukai bulanan PCB. Dia juga mempunyai pendapatan pasif sebanyak RM17,560 pada tahun tersebut. RM8,860 daripada pendapatan pasif itu adalah dikecualikan cukai. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai Farah. Okay, pelepasan cukai dia individu RM9,000, ibu bapa RM1,500, gaya hidup RM1,150, insuran hayat dan KWSP RM7,000, insuran perubatan RM2,350, skim persaraan swasta dan anuiti tertunda RM3,000. Farah telah mendermakan sejumlah RM2,400 kepada beberapa badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Dia juga membayar zakat berjumlah RM4,420. Okey, baik. Soalan dia, A. Hitung jumlah pengecualian cukai dan jumlah pelepasan cukai Farah. Seterusnya, hitung pendapatan bercukai Farah. Okey, baik. 3 perkara lah kat situ. Jumlah pengecualian cukai, jumlah pelepasan cukai dan cukai pendapatan bercukai dia. B. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Farah. C. Hitung bayaran cukai yang tidak mencukupi atau lebihan potongan PCB bagi Farah. Okey, baik. Itu soalan dia. Jadi kita tengok penyelesaian lah yang telah pun cikgu buat. Okey, cikgu kongsikan pada para pelajar dekat sini supaya para pelajar dapat tahu lah bagaimana nak kira. Okey, baik. Kita pergi yang A dulu. Okey, jumlah pengecualian cukai. Jadi kat sini, okey, pendapatan ni. Okey, kita tengok balik. Okey. Yang mana yang pengecualian cukai? Okey, start daripada yang ni. 8,860 tu daripada pendapatan pasif tu dikecualikan cukai. Dia ada pendapatan pasif. Tapi 8,860 ni adalah dikecualikan cukai. Itu yang pertama. Okey, 8,860. Satu lagi yang dikecualikan cukai adalah yang ni, derma ni. Farah telah mendermakan sejumlah 2,800 kepada beberapa badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Itu pun pengecualian cukai. Jadi kita tambah dua ni. 8,860 tambah 2,400 dapat 11,260. Itu jumlah pengecualian cukai. Yang kedua, jumlah pelepasan cukai. Kita ambil semua ni yang dalam jadual ni. Okay. Individu RM9,000, ibu bapa RM1,500, gaya hidup RM1,150, insuran hayat KWSP RM7,000, insuran perubatan RM2,350, skim persaraan swasta dan anuiti tertunda. Okay. Tambah semua tu. Okay. Tambah semua. Okay. 6 perkara tu dapat RM24,000 jumlah pelepasan cukai. Untuk kira pendapatan bercukai, cara kira dia jumlah pendapatan tahunan, tolak jumlah pengecualian cukai, tolak jumlah pelepasan cukai. Jadi, dia punya pendapatan tahunan, kita kena darab, kata dia punya gaji bulanan dia tu, RM4,540 ni kena darab dengan 12. Sebab satu tahun tu 12 bulan. Okay, darab dengan 12 bulan. Kita kata tambah 17,560 ni kat mana? Pendapatan pasif dia. Pasif ni RM17,560 tu pendapatan juga. Okey, pendapatan pasif selama setahun tu lah pada tahun tersebut. Cukup setahun. Kalau dia kata bulanan kita kena darab 12 je lah. Tapi kalau dia kata setahun, tambah yang tu je lah. 17,560. Lepas itu tolak dengan jumlah pengecualian cukai 11,260. Tolak dengan pelepasan cukai itu 24,000. Jadi pendapatan bercukai dia 36,780. Selepas itu merujuk kepada jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Ini soalan B pula. Daripada pendapatan bercukai yang kita dah kira, kita tengok jadual tu kita ambil yang mana? Kita ambil
yang banjaran pendapatan bercukai antara RM35,000 hingga RM50,000 ni, pengiraan dia, kadar dia dengan cukai yang perlu dibayar. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar, cara kira dia mula-mula kita ambil untuk RM35,000 RM35,000 yang pertama tu, cukai dia RM600. Manakala untuk yang baki dia tu, okay, kita kena darab dengan 8%. Okay, jadi kat sini untuk RM35,000 pertama tu RM600. Lepas tu tambah berapa baki selepas kita tolak RM35,000. Jadi dia punya pendapatan bercukai tu RM36,780, tolak RM35,000, kita dapatlah baki dia kat sini. Darab dengan 8% kadar dia untuk setiap baki tu. Lepas tu tolak apa? Tolak yang ni. Kita panggil zakat. Zakat ni orang kata ribat cukai. Untuk Islam kita lah yang bayar zakat, kita panggil ribat kat situ. Kita tolak ribat. Macam orang kata diskaun. Bila kita dah bayar zakat, dia bagi ribat RM420. Berapa amount yang kita bayar zakat tu. Okay. Jadi, yang ni kita kira RM600. Okey, baki tadi yang ni. Darab dengan 8% dapat RM142.40. Tolak dengan zakat tadi RM420. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Farah adalah RM322.40. Okey, baik. Soalan C pula, jumlah PCB yang dipotong. Okey, kat sini kita tengok berapa yang dipotong PCB setiap bulan tu. RM80 setiap bulan lah daripada gaji bulanan. Okey, baik. Jadi RM80 setiap bulan kita darab dengan 12 bulan setahun. Jadi sama dengan RM960. Jadi lebih besar daripada cukai pendapatan yang perlu dibayar. Cukai pendapatan tadi perlu dibayar RM322.40-nya. Tapi kalau PCB ni potong selama setahun, RM960. Lagi besar. Jadi lebihan potongan PCB tu berapa? RM960 ni tolak dengan RM322.40. Jadi lebihan potongan PCB tu RM637.60. Itu cara kira dia. Okey, selesai. Untuk soalan yang ketiga, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan yang keempat. Okay, masih lagi berkaitan dengan percukaian. Okay. Jumlah pendapatan tahunan Encik Chan dan isterinya pada tahun 2020 masing-masing ialah RM106,800 dan RM54,600. Encik Chan dan isterinya mempunyai 3 orang anak yang belum berkahwin di bawah 18 tahun. Pelepasan cukai setiap anak ialah RM2,000. Pelepasan cukai yang lain yang dituntut oleh Encik Chan dan isterinya adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, baik. Pelepasan cukai dia antaranya individu, ibu bapa, gaya hidup, insurans perubatan, insurans nyawa, KWSP. Okey, jadi orang kata untuk Encik Chan dan Puan Chan ni dia ada dia punya nilai masing-masing. Okey, yang orang kata berasingan pun ada. Yang orang kata taksiran bersama pun ada, tapi ada dia punya hard limit. Okey, hard limit dia. Baik. A. Hitung cukai pendapatan bagi Encik Chan dan isterinya jika mereka menggunakan taksiran cukai bersama. Itu kalau menggabungkan cukai, orang kata dia punya pendapatan dan cukai itu dikira taksiran bersama. B. Encik Chan dan isterinya berpendapat taksiran berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah lebih rendah. Okay, persoalannya siapakah yang lebih sesuai menuntut pelepasan cukai bagi 3 orang anak itu supaya jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah lebih rendah. Yang kedua, berdasarkan jawapan di B1, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan dan isterinya dengan menggunakan taksiran cukai berasingan. Okey, baik. Kita pergi kepada penyelesaian kepada masalah ini. Okey, baik. Okey, mula-mula yang A ni kita nak kira apa? Kita nak kira taksiran cukai bersama. Jadi jumlah pelepasan cukai, okey. Kita tengok dalam jadual yang diberikan tu. Okey, individu berapa? 22 RM9,000. Jadi kita ambil RM9,000,
Ambil satu lah. Maksudnya kat sini, kalau bersama tengok kat sini. Individu had dia kata RM9,000. Jadi untuk dua-dua bersama tadi RM9,000 lah untuk individu. Ibu bapa had limit RM3,000. Kita ambil yang ni. RM9,000 tambah RM3,000 tambah gaya hidup RM2,500 tambah yang RM3,000 tambah RM3,000 tambah RM4,000 tu. Okey, yang ni. RM9,000 tambah RM3,000 tambah RM2,500 tambah RM3,000 tambah RM3,000 tambah RM4,000 ni. Ambil yang tu. Okey. Yang hard limit tu. Okey, lepas tu satu lagi tambah dengan okey, dia punya pelepasan cukai yang 3 orang anak lelaki yang belum berkahwin tu. Setiap dia RM2,000. Yang tu. Tambah semua ni RM30,500 jumlah pelepasan cukai. Jumlah pendapatan bercukai, okey, kat sini ada tak pengecualian cukai? Dia tak cerita pasal derma, dia tak cerita pasal zakat. Okey, Encik Chan isterinya orang Cina lah, orang Cina tak bayar zakat. Jadi tak ada lah kat situ. Okey, jadi pengecualian cukai tak ada, pelepasan cukai ada. Jadi pendapatan bercukai, jumlah pendapatan bercukai dia kita ambil pendapatan setiap orang tu. Encik Chan RM106,800 tambah dengan Puan Chan tu RM54,600 ni pendapatan tahunan dia, tolak dengan jumlah pelepasan cukai dia RM30,500. Jadi jumlah pendapatan bercukai bersama tu RM130,900. Langkah yang sama merujuk kepada jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Kita tengok kat sini. Tengok dia punya jumlah pendapatan bercukai, kita tengok dekat banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM250,000. Yang ni, pengiraan kadar dan cukai dia. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar, mula-mula kita ambil yang RM100,000 yang pertama tu, berapa nilai dia cukai dia? RM10,900. Tambah dengan berapa baki. Selepas kita ambil RM100,000, berapa baki yang ada? Jadi RM130,900 tolak RM100,000, darab dengan kadar dia 24% ni, akan dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar. Maksudnya mengikut tafsiran cukai bersama ni RM18,316. Okey, baik. Soalan B tadi. Katakan orang kata dia nak buat taksiran cukai berasingan, supaya orang kata bila nak bayar tu lebih rendah kadar dia. Siapa yang orang kata sesuai untuk bayar ataupun menuntut pelepasan cukai? Okey. Encik Chan lebih sesuai menuntut pelepasan cukai bagi 3 orang anak itu supaya jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah lebih rendah kerana jumlah pendapatan tahunan Encik Chan lebih tinggi daripada isterinya Puan Chan. Okey. Encik Chan lah, sebab kita tengok ni pendapatan tahunan dia lebih tinggi. Jadi dia kata bila buat pelepasan cukai, dia kata pendapatan tahunan tolak pelepasan cukai, maksudnya jadi lagi rendah lah cukai yang perlu dibayar. Jadi kita kira satu persatu. Pelepasan cukai Encik Chan, okey, kita ambil balik dalam jadual ni. Untuk Encik Chan, okey. Okey, RM9,000 tambah RM3,000 tambah RM2,480, RM2,810. Okey, untuk insurans nyawa tu, untuk Encik Chan tadi dia kata RM4,350. Tapi limit tadi berapa? RM3,000. Jadi RM3,000 saja untuk insurans nyawa. Okey. Kita tengok kat sini. RM9,000 tambah RM3,000 tambah RM2,480 tambah RM2,810. Kat sini. Insurans nyawa limit dia RM3,000 saja. Okey. Yang lain tu sama, RM4,000. Lepas tu tambah dengan 3, orang kata dia punya pelepasan cukai untuk 3 orang anak lelaki tu. Setiap tu RM2,000. Jadi 3 darab RM2,000. Okay, tambah semua tu RM9,000 tambah RM3,000 tambah RM2,480 tambah RM2,810 tambah RM3,000 tambah RM4,000 tambah 3 darab RM2,000 ni, pelepasan cukai dia RM30,290 untuk Encik Chan lah. Jadi pendapatan bercukai Encik Chan,
pendapatan tahunan dia RM106,800, tolak dia punya pelepasan cukai RM30,290, jadi dapat RM76,510. Menggunakan kata jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020, kita ambil dekat banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 ni. Dia punya pengiraan kadar dan cukai dia. Jadi cukai pendapatan Cik Chan, mula-mula kita ambil yang RM70,000, ada yang RM70,000 pertama tu, berapa cukai dia? RM4,600. Tambah dengan berapa baki. Jadi baki ni kita kira kat sini. Okay, pendapatan bercukai RM76,510 tolak dengan RM70,000 yang pertama tadi. Jadi baki dia tu darab dengan 21%. Okay. Dapat jawapan dia RM5,967.10. Cukai pendapatan Encik Chan. Okay. Lepas tu baru kita pergi kepada Puan Chan pula. Mula-mula kita kira pelepasan cukai Puan Chan. Jadi kita ambil kat dalam jadual ni. Okay, dalam jadual ni kita ambil yang Puan Chan punya pelepasan cukai. 9,000, 2,400, okay, 2,120, 2,230, 4,000. Ambil semua yang tu. Pelepasan cukai Puan Chan. Okay. Jumlah dia RM19,750. Pendapatan bercukai Puan Chan, pendapatan tahunan dia RM54,600, tolak dengan pelepasan cukai dia RM19,750, dapat RM34,850. Okay, nilai ini kurang daripada RM35,000. Jadi kalau pendapatan bercukai yang kurang pada RM35,000 layak mendapat rebate cukai RM400, diskaun RM400. Okay. Merujuk kepada jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020 seperti yang dilampirkan tu, kita tengok dekat banjaran pendapatan bercukai antara RM20,000 hingga RM35,000. Ini dia punya pengiraan kadar dia dengan cukai yang perlu dibayar. Jadi cukai pendapatan Puan Chan, mula-mula kita ambil yang RM20,000 yang pertama tu, cukai dia RM150, tambah dengan baki dia. Baki dia macam mana nak kira? Kita ambil pendapatan bercukai Puan Chan ni, RM34,850, tolak dengan RM20,000 yang pertama tu, darab dengan 3% kadar dia. Okay. Jangan lupa tolak RM400 sebab apa? Dia layak mendapat rebate cukai RM400 ni. Jadi RM150. Okey, yang baki darab 3% tu dapat RM445.50. Tolak rebate cukai tu RM400, dapat RM195.50. Okey, selesai kat situ. Okey, baik. Jarak para pelajar dapat fahamlah. Dia langkah dia nak ikut step by step. Okey, dan bagaimana kita nak membaca jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran tersebut. Okey, baik. Selesai soalan 4. Okey, soalan yang kelima. Okey, kita akan masuk kepada bab yang kelima, kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Okey. Raja di bawah menunjukkan titik Q pada suatu satah kertas. Okey. Transformasi T ialah satu translasi negatif 4, negatif 2. Jadi negatif 4 tu ke kiri. Okey, manakala negatif 2 ni ke bawah. Mana ke kiri 4 unit, 2 unit ke bawah. Itu translasi. Transformasi P ialah satu pembesaran pada pusat 4,6. Pembesaran pada pusat 4,6. Okey, dengan faktor skala 2. Nyatakan koordinat imej bagi titik Q di bawah setiap transformasi berikut. A T kuasa 2, B T P. Okey. Jadi kita tengok kat sini T kuasa 2. Maksudnya 2 kali translasi T berlaku. Okey, titik Q ni. Kalau kita tengok kat sini, kalau bergerak negatif 4, maksudnya 4 unit ke kiri macam ni. Lepas tu 2 unit ke bawah. Lepas tu 4 unit ke kiri lagi. Lepas tu 2 unit ke bawah. Dia macam tu lah. Okay. Kalau TP, transformasi yang mana yang berlaku dulu? Okay. Kalau TP, mula-mula berlakunya P dulu.
Okay, transformasi P dulu, barulah diikuti dengan transformasi T. Dia start pada kanan dulu. Okey, baik, itu dia punya cara. Ini jawapan dia kat sini. Okey, ni dia. Daripada titik Q23 ni, bila berlakunya transformasi T, okey, negatif 4, negatif 2. Lepas tu sekali lagi, dia 2 kali kan, negatif 4, negatif 2. Jadi kat sini dia punya titik baru dia. Okey, 6, negatif 1. Okey, dia mula-mula tu, transformasi T kali pertama, dia pergi dekat, mula-mula negatif 4, negatif 2, dia pergi dekat sini. Q prime ni kat sini. Okey, lepas tu negatif 4, negatif 2, Q prime yang kedua kat sini. Okey. Jadi kita tanda koordinat dia tu. Okey. Q prime yang pertama negatif 2, 1. Q prime yang kedua negatif 6, negatif 1. Okey, macam ni. Yang akan jadi macam ni. Okey, 2 kali transformasi T. Manakala transformasi TP tadi tu mula-mula berlakunya transformasi P dulu. Satu pembesaran pada pusat 46 dengan faktor skala 2. Jadi yang ni pembesaran dia 46. 46 kat sini. Jadi berlakunya pembesaran 2 kali ganda setiap sisi dia tu. Okey. Yang 2 petak jadi 4 petak, yang 3 petak, 3 petak jadi 6. Okey. Jadi dekat mana titik Q? Orang kata bila berlaku pembesaran tu, titik Q akan berada di 00. Okey. Q prime yang pertama. Lepas tu bila berlakunya transformasi yang kedua, yang T ni, okey, transformasi T tu translasi tadi kan. Negatif 4, negatif 2, dia berlaku kat sini pula. Okey, berlaku kat sini. Jadi negatif 4, negatif 2. Koordinat baru dia. Okey, jawapan dia macam ni lah. Okey, diharapkan pelajar faham yang tu. Seterusnya kita akan masuk kepada soalan yang ke-6. Dia ada gambar rajah senang kita nak tentukan sebenarnya. Okey. Baik. Dalam rajah di bawah, pentagon PQRST ialah imej bagi pentagon ABTCD di bawah suatu pembesaran. Diberi bahawa pentagon PQRST ini mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 160 meter kuasa 2. Hitung luas dalam meter kuasa 2 pentagon ABTCD. Okey. Jadi dia punya penyelesaian dia. Okey, yang ni. Mula-mula kita tentukan faktor skala K. Kita ambil mana-mana sisi dia yang sepadan. PT dengan AD ni, nisbah dia berapa? PT 4 unit. AD 2 unit. Jadi 4 bagi 2, 2 faktor skala dia. Cara nak kira dia, hubungan antara luas imej dengan luas objek ni. Luas imej sama dengan K kuasa 2. Faktor skala tu kuasa 2 darab dengan luas objek. Jadi sekarang ni, PQRST ni adalah imej. Okay, luas imej tu adalah luas pentagon PQRST. Darab dengan K, sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek dia tu adalah luas pentagon ABTCD. Jadi nak dapatkan luas pentagon ABTCD ni, luas pentagon PQRST bahagi dengan faktor skala K kuasa 2. Jadi luas pentagon PQRST dia dah bagi dah 160 meter kuasa 2 bahagi dengan K kuasa 2. K tadi 2, 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi 160 meter kuasa 2 bahagi dengan 4 dapat 40 meter kuasa 2. Okey, selesai untuk soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-7. Rajah di bawah menunjukkan bentuk geometri ABCD, EFGH dan EJKL dilukis pada suatu satah kertas. EFGH ialah imej kepada ABCD di bawah suatu transformasi. Okey, imej dia lah. Yang ni yang besar ni imej pada yang kecil. Diberi bahawa EFGH mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 40 meter kuasa 2. Okey, EFGH ni yang kecil ni, yang ni EFGH ni yang kecil sebelah kiri ni 40 meter kuasa 2. Jadi sama saiz dengan sebelah kanan ni sebenarnya.
Hitung luas dalam meter kuasa 2 kawasan berlorik. Kawasan berlorik yang besar ni, dia punya image. Okay? Baik, penyelesaian dia. Okay? Rumus yang sama, luas image sama dengan faktor skala K kuasa 2 darab dengan luas objek. Jadi luas image tu, image yang mana? EJKL ni. EJKL yang besar ni. Sama dengan K tu berapa? Kita tengok kat sini, berapa dia punya pembesaran tu. Okay? 2 kali ganda kan. Jadi K tu 2. 2 kuasa 2. Darab dengan objek dia EFGH. Okay? Jadi 2 kuasa 2 tu 4. Luas objek EFGH tu dia sama dengan yang ni tadi 40 meter kuasa 2 ni. Jadi 4 darab 40 meter kuasa 2 160 meter kuasa 2. Nak dapatkan luas kawasan berlorik, okay, orang kata 160 meter kuasa 2 ni yang luas besar ni tolak dengan yang luas EFGH tadi 40 meter kuasa 2, dapatlah luas kawasan berlorik 120 meter kuasa 2. Okay, selesai soalan 7. Soalan yang ke-8. Raja di bawah menunjukkan logo sebuah syarikat peralatan sukan yang dilukis pada satah kertas. Okay. A bentuk Q ialah imej bagi bentuk P di bawah transformasi X. Okay. Imej bagi bentuk P di bawah transformasi X. Bentuk R ialah imej bagi bentuk Q di bawah transformasi Y. Huraikan selengkapnya transformasi X dan Y. Jadi kita tengok P ni adalah imej bagi Q adalah imej bagi P. Kat sini kita tengok dia macam pantulan. R ni adalah imej bagi Q. Dia nampak macam pembesaran. Jadi kita nak huraikan selengkapnya tu. Jadi dia punya jawapan. Okey, cikgu terus pergi kepada penyelesaian dia. X tu adalah pantulan pada garis X tambah Y sama dengan 5. Sebab apa X tambah Y sama dengan 5? Garis lurus kat sini ni. Garis lurus yang menemukan P dengan Q ni. Garis ni kalau kita panjang tarik ke atas, dia akan bersilang dekat koordinat 5. Okay. Jadi kita buat persamaan orang kata garis lurus lah kat sini sebenarnya. Okay. X tambah Y sama dengan 5. Sebab orang kata Y sama dengan, kalau X ni pindah belah kanan, jadi negatif X tambah 5. Dia punya kecerunan tu negatif. Garis dia tu menurun ke bawah, kecerunan dia negatif 1. Okey, negatif X tu lah. Baik. Faktor skala dia, okey baik, untuk Y pula kita nak kira faktor skala berapa. Jadi kita tengok antara R dengan Q ni, tengok sisi sepadan dia. Untuk R ni kita tengok berapa petak. 7 petak. Kalau Q ni 3 petak. Jadi faktor skala dia 7/3. Jadi Y itu kita nak huraikan transformasi secara lengkap dia. Pembesaran pada pusat. Okey, pusat mana pembesaran dia? Jadi kita tarik, kata setiap bucu yang sepadan ni kita tarik ke bawah. Okey, kita tarik. Jadi bucu dia tu dekat, pusat dia dekat sini. 1, 1. Okey, koordinat 1, 1 dengan faktor skala 7, 3. Okey, itu. Soalan B, bentuk P dan bentuk R diwarnakan dengan warna hitam, manakala bentuk Q diwarnakan dengan warna putih. Diberi bentuk Q mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 18 cm kuasa 2. Hitung luas dalam cm kuasa 2 bagi kawasan berlorik. Okay. P dia sama, luas sama dengan Q. R ni dia, orang kata kita kena kira luas dia, kita darab dengan faktor skala kuasa 2. Jadi cara kira dia, baik. Rumus yang sama, luas imej sama dengan faktor skala K kuasa 2 dalam luas objek. Luas imej dia R tu, yang besar tu. Okay. Faktor skala dia 7/3 kuasa 2 dalam luas objek Q. Okay. Luas objek tu 18 cm kuasa 2. Jadi 7/3 kuasa 2 darab dengan 18 cm kuasa 2 dapat luas imej R tu 98 cm kuasa 2. Luas kawasan berlorik. Jadi luas imej R kena tambah dengan luas P ni. Kawasan berlorik P tu. Okay, sama dengan Q kan 18 cm kuasa 2. Jadi 98 cm kuasa 2 tambah 18 cm kuasa 2 dapat 116 cm kuasa 2.
Okay, selesai soalan 8. Okay. Kita pergi kepada soalan 9. Kali ini kita masuk kepada bab yang ke-6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okay, soalan dia, dalam raja di bawah, titik N terletak di atas suatu bulatan unit berpusat O kat sini. Okay, hitung nilai bagi sin X, cos X, tangent X. Okay. Baik, penyelesaian dia, sin X. Okay, sin X maksudnya kita tengok sisi yang setentang dengan sudut X bahagi dengan hipotenus. Hipotenus ni untuk bulatan unit, dia punya bacaan dia 1, panjang dia 1. Jadi setentang dengan sudut X adalah 0.7450 ni yang setentang, yang unit mencancang macam tu bahagi dengan 1. Jadi dapat 0.7450 juga lah. Cos X kita ambil sisi yang sebelahan dengan X, iaitu koordinat 0.6671 per dengan hipotenus 1 dapat 0.6671 juga lah. Tangent X sama dengan sin X bagi cos X. Sin X kita dah dapat 0.7450 bahagi dengan cos X 0.6671, kita akan dapat 1.1168. Okay, selesai contoh 9, soalan 9 tu. Okay, soalan 10. Okay, masih lagi bab nisbah dan graf fungsi trigonometri. Dalam raja di bawah, PRS, okay, ialah garis lurus dan T ialah titik tengah. Okay, titik tengah RQ. Okay, T ni titik tengah. Hitung nilai cos Y. Okay, cos Y. Sekarang ni kita tengok Y ni sukuan ke berapa. Jadi penyelesaian dia, okay, mula-mula kita kira dulu RQ ni berapa. Menggunakan teorem Pythagoras, RQ kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2 tolak PR kuasa 2. Okey, PQ ni kita masukkan nilai 26. Okey, 26 kuasa 2 tolak PR tu 10. Sin kuasa 10 kuasa 2 dapat 576. Jadi kita punca kuasa 2 kan 576 dapat 24 cm lah RQ ni. Jadi berapa panjang RT? RT ni dia separuh daripada RQ. Jadi 12 cm kuasa 2 kita dapat kat sini. Okey, lepas tu kita nak cari apa? ST, sebab kita nak kira cos ni kena tahu hipotenus ST. ST kuasa 2 sama dengan SR kuasa 2 tambah RT kuasa 2. SR tu 5 cm. 5 kuasa 2 tambah RT tu 12. Jadi 12 kuasa 2 sama dengan 169. Kita punca kuasa 2 kan dia dapat ST tu 13 cm kuasa 2. Jadi sekarang ni cos Y, kosinus pada sukuan kedua ni. Sukuan kedua bertanda negatif. Jadi maka cos Y itu kita kena letak negatif dekat depan. Sama dengan sisi sebelahan dengan sudut adalah RT bahagi dengan hipotenus ST tu. Jadi RT itu 12, ST itu 13. Negatif dekat depan jadi negatif 12 per 13. Okay, selesai soalan 10. Soalan 11. Okay, masih lagi bab yang sama, bab 6. Raja di bawah menunjukkan graf Y sama dengan sin X dan Y cos X. Nyatakan nilai X apabila sin X sama dengan 1, cos X sama dengan negatif 1, sin X sama dengan cos X. Okey, terus pergi kepada penyelesaian. Okey, ini dia. Nilai sin X sama dengan 1. Dekat mana kita nak tengok? Dekat sini. Kita tengok graf yang sin X punya. Jangan tertukar dengan graf yang cos punya. Cos yang ni. Cos X yang sin X yang ni. Jadi kita tengok dekat sin X ni bila nilai Y dia tu sama dengan 1. Y sama dengan 1, berapa koordinat X dia? 90 darjah. Apabila cos X sama dengan negatif 1, kita tengok dekat graf kata cos X ni, kita tengok bila nilai Y tu negatif 1. Jadi koordinat dia untuk X 180 darjah. Sin X sama dengan cos X dekat mana? Kita tengok dekat persilangan graf. Kita tengok ada persilangan dekat sini kan? Ada 2 persilangan. Dekat sini. Maksud tengah-tengah antara 0 hingga 90 darjah tu 45 darjah. Tengah-tengah antara 180 dengan 270, 225. Macam tu cara dia. Okey, selesai soalan 11. Soalan 12. Masih lagi bab yang sama. Dalam raja di bawah,
PRS dan QRT ialah dua segitiga bersudut tegak. Diberi sin sudut RPS. Okey, RPS sudut kat sini. 35. Hitung panjang dalam cm RS. Seterusnya hitung nilai bagi cos sudut RPS, cos sudut PTQ, sin sudut PTQ. Okey, baik. Terus pergi pada penyelesaian. Okey. Untuk A itu mudah saja. Dia dah bagi dah. Okey, sekarang ni sin sudut RPS tadi 3/5 kan. Jadi sin ni sisi setentang bagi hipotenus. Sisi setentang dia RS. Hipotenus ni PS 15. Jadi RS per 15 sama dengan 3/5 nisbah dia tu. Jadi nak dapatkan RS 3/5 darab 15 dapat 9 cm lah. Okey, baik. Untuk kira yang ni cos sudut RPS. Okey, sudut yang ni, jadi cos dia tu kita ambil sisi sebelahan. Jadi sisi sebelahan sekarang ni kita kena kira dulu TR ni berapa? Apa kata PR ni berapa jumlah dia? Okey. PR kuasa 2 kita guna teorem Pythagoras, PR kuasa 2 sama dengan hipotenus dia PS kuasa 2 tolak dengan RS kuasa 2. Okey, kita masukkan nilai PS tu 15, RS kita dah kira 9 tadi, jadi 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2 dapat 144. Jadi punca kuasa 2 kan PR kuasa 2 tu jadi PR sama dengan 12 cm. Jadi daripada 12 cm ni kita boleh kira TR tu berapa. Jadi 12 tolak 7 lah. PT tu 7, jadi TR tu 5. Okey, kat sini dapat kat sini. Bila dah dapat nilai ni barulah kita boleh kira cosinus RPS tu. Okey, cosinus RPS sisi yang sebelahan. Okey, 12 bahagi dengan hipotenus 15. Okey, jadi 12 per 15. Okey, 4 per 5. Okey, RPS. Cosinus. Okey. Lepas tu kita nak kira yang kedua tu. Cosinus PTQ. Okey, PTQ sudut kat sini. Yang tadi RPS ni kat sini. Okey, RPS kita dah kira dah. PTQ ni sudut kat sini. Maksudnya sukuan ke berapa? Sukuan yang kedua. Okey, jadi kita kira dulu TQ kuasa 2 sama dengan TR kuasa 2 tambah QR kuasa 2. Okey, kita tambah dulu. Okey, kata TQ kuasa 2 sama dengan TR kuasa 2 tambah QR kuasa 2. TR ni tadi 5 cm. Jadi 5 kuasa 2 tambah QR tadi 12. 12 kuasa 2 sama dengan 169. Jadi TQ tu kita punca kuasa 2 kan dia. 169 punca kuasa 2 dapat 13 cm. Cosinus pada sukuan kedua bertanda negatif. Jadi cosinus sudut PTQ tu kita letak negatif dekat depan. Dia punya kata sisi sebelahan tu TR bahagi dengan hipotenus dia TQ. Okey. Jadi negatif TR tu 5, TQ tu 13. Jadi negatif 5/13. Soalan ketiga tu dia tanya sinus PTQ. Sinus pada sukuan kedua bertanda positif. Jadi kita ambil sisi yang setentang dengan sudut ni. Sudut adalah ni theta 12/5. 12/13. Okey, 12 tu QR, TQ tu 13 hipotenus. Okey, dapat kat situ. Okey, seterusnya kita masuk kepada soalan 13. Soalan ni biasa kita buat dalam praktis ke arah SPM. Bab yang ke-7, sukatan serakan data terkumpul. Soalannya dia macam ni lah biasanya. Jadual di ruang jawapan menunjukkan taburan jisim bagi 38 bungkusan yang diterima di pejabat pos. Lengkapkan jadual itu. B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.5 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 bungkusan pada paksi mencancang, lukis satu ogif bagi data tersebut. C. Berdasarkan ogif cari kuarti pertama.
2. Bilangan bungkusan yang berjisim kurang daripada 2.8 kg. Jadi pada pelajar kena jawab dalam ruang jawab, kena isikan jadual dalam ruang jawapan dan juga lukis OGIF lah pada ruang jawapan dan menjawab soalan C tadilah. Jadi cikgu terus pergi kepada dia punya penyelesaian. Okey. Jadi lengkapkan saja kekerapan longgokan tu. Cara kita nak buat kekerapan longgokan tu, kalau kekerapan bermula kosong, kekerapan longgokan dia kosong kat sini. Okey. Tengok balik kat sini. Okey. Kosong, kosong. Lepas tu tambah dengan 2 dapat 2. Okey, macam tu. Dan seterusnya. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 8, 14, 14 tambah 13, 27. 27 tambah 8, 35, 35 tambah 2, 37, 37 tambah 1, 38. Dia akan dapat 38. Lepas tu kita tambah satu lagi petak. Okay. Kita isikan petak yang seterusnya yang belah kanan tu sempadan atas tu. Kita tentukan setiap sempadan atas. Okay. 0.55, 1.05, 1.55, 2.05, 2.55, 3.05, 3.55, 4.05. Daripada jadual ni kita lukis OGIF. Cara lukis OGIF pun cikgu dah ajar pada video penerangan sebelum ni. Okey. Kita tandakan dia punya sempadan atas. Lepas tu kita sambungkan titik. Setiap titik tu membentuk satu OGIF lah. Okey. Menjawab kepada soalan C, kuarti pertama adalah 1/4 daripada jumlah kekerapan longgokan 38 sama dengan 9.5. Jadi daripada situ 9.5 kita tarik ke kanan bersilang dengan OGIF tarik ke bawah. Jadi kita cari jisim apabila kekerapan longgokan daripada OGIF yang telah dilukis apabila kekerapan longgokan 9.5, jisim tu 1.75 kita akan dapat kat sini. Jadi kuarti pertama adalah 1.75 kg. Soalan kedua tu cari bilangan bungkusan yang berjisim kurang pada 28 kg daripada OGIF yang telah dilukis. Jadi kita cari kat sini. Kita tarik 2.8 kg naik ke atas, bersilang dengan OGIF, kita tarik ke kiri sampailah dapat bacaan di belah kiri ni dekat paksi kekerapan longgokan tu. Yang kita dapat lebih kurang 32.5 bungkusan. Okey. Soalan terakhir, soalan 14 pun berkaitan dengan bab yang ketujuh, sukatan serakan data terkumpul ni. Okay, jadual di ruang jawapan menunjukkan taburan tinggi untuk 78 pokok di sebuah taman. Lengkapkan jadual itu. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.5 meter pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 pokok pada paksi mencancang, lukis satu histogram longgokan bagi data itu. Okay, histogram. C. Lukis OGIF pada graf yang sama DB. Okay. Jadi jawapan pelajar kena lengkapkan jadual ni. Okay, sama macam soalan 13 lah lebih kurang. Cuma yang ni kita kena lukis histogram dan OGIF serentak pada graf yang sama. Jadi penyelesaian dia kat sini. Okay, cara kira kekerapan longgokan pun sama. Sepadan atas pun sama. Kita tentukan daripada had atas dia tu. Kita kira sepadan atas. Dan histogram kita kira, kita tandakan kata kita plotkan setiap kata kekerapan longgokan dia untuk setiap kelas lah. Okay. Baik. Dan C itu kita lukis OGIF. OGIF ni kita tandakan sepadan atas, kita sambung semua tu. Okay. Jadi bentuk dia akan dapat macam tu lah. OGIF. Baik. Dengan berakhirnya soalan tersebut, jadi selesailah sesi ulang kaji terancang sempena ujian pertengahan tahun 2021. Subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Fokus kita pada hari ini adalah kertas 2. Okay, untuk bab yang akan diuji dalam ujian tersebut. Okay, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.